Di sini dengan presentasi pertama, kita ingin menubuhkan hubungan antara program Zero Waste dan ekonomi berkeliling dan mengapa kedua hal tersebut berkaitan rapat dengan pengurusan sumber lestari. Pada asasnya, kita menyatakan bahawa Zero Waste adalah alatan yang paling sesuai untuk menjalankan visi ekonomi berkeliling ke dalam realiti operasi. Dalam program Zero Waste, kamu mempunyai semua alatan yang perlu untuk meningkatkan nilai bahan dan sumber lestari yang termasuk dalam bahan buangan. Dan untuk menyimpan nilai di peringkat tempatan, itu yang perkara paling penting. Ia juga untuk memperbaiki keadaan masyarakat setempatan untuk orang dan lain-lain. Kita ingin memulakan dari perhubungan antara clean up pembersihan dan program Zero Waste. Dasarnya, clean up bertujuan untuk melawan atau memenangi pembuangan sampah, tetapi kita mahu meningkatkan nilai sistemnya. Dan kita tahu bahawa clean up pembersihan mempunyai potensi kerana ia melibatkan ramai orang. Mereka melawan kebutaan sampah. Mereka meyakinkan institusi bahawa ia munasabah mengenai pengurusan sisa lestari kerana mereka melihat ramai orang mengambil bahagian dalam kegiatan clean up dan mereka faham bahawa ini adalah hujah yang popular bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang terserlah. Kesedaran mereka dan mereka ingin terlibat dalam pengurusan sumber dan pembaziran yang lebih baik. Ini adalah peta yang diambil dari laporan brand audit terakhir Break Free from Plastic yang dilakukan di seluruh dunia. Ramai di antara kamu pernah membuat brand audit dan bilangan peserta mengagumkan. Oleh kerana kita berpotensi dan mengubah kegiatan ini menjadi agenda untuk lebih baik dan pengurusan sisa lestari, tetapi kita mulakan dari satu kunci utama. Kita telah mengambil krisis kekurangan sumber lestari global yang mana perkara ini berhubung dengan kenyataan bahawa kita mengambil sumber lestari yang lebih lagi daripada yang planet ini hasilkan. Dan jika kita lihat diagram ini, kita akan memerlukan lima planet jika semua manusia bergaya hidup seperti rata-rata orang di Australia, jika seperti orang di Amerika Syarikat dan seterusnya. Sudah tentu sahaja dunia utara mengkonsumsi jauh lebih banyak, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, jika mereka tidak berdasarkan kelestarian yang mantap, akan membesar-besarkan masalah. Oleh itu, kita tinggalkan krisis kekurangan sumber global ini. Ini telah dikodkan dengan baik dalam apa yang disebut sebagai Hari Pelonjakan Dunia, iaitu merupakan hari dalam tahun manusia telah menghabiskan sejumlah sumber yang disediakan oleh bumi untuk satu tahun. Pada tahun 2016, ini terjadi pada 8 Ogos, artinya pada awal bulan ke-8. Kita telah menghabiskan seluruh sumber yang dihasilkan oleh bumi selama 12 tahun. Tetapi, keadaannya menjadi semakin teruk. Dalam tiga tahun kemudian, pada 2019, Hari Pelonjakan Dunia terjadi pada 29 Julai dan semakin lama, semakin teruk. Pada dasarnya, kita harus membalikkannya, perlu menjalinkan hubungan baru dengan bahan dan sumber lain, dan bahan buangan adalah tempat permulaan yang sangat baik. Ini kerana dengan sampah yang kita ada, kita kagum dengan jumlah sumbernya dan kita hanya menghilangkannya di persekitaran atau menghantar ke tapak pelupasan sampah atau tempat pembakaran. Kita hanya berkekalan. Kita akan perlu diteruskan lebih banyak sumber yang akan diekstrak untuk diubah dan kita tidak mampu lagi untuk menghabiskan.
Mari kita pertimbangkan tentang matlamat pembangunan lestari. Kamu ketahui, PBB telah menentukan matlamat pembangunan lestari. Mereka tidak hanya merujuk pada kelestarian alam sekitar, tetapi juga kelestarian ekonomi dan kelestarian sosial yang mana saling berhubungan rapat. Di sini, mereka telah paparkan secara tradisi. Tetapi kami lebih suka mempamerkan sebagai pai perkahwinan dengan 3 lapisan yang berbeza. Satu mengenai biosfera, satu mengenai masyarakat, dan satu mengenai ekonomi. Apabila ia mengenai biosfera, sudah tentu ada hubungan langsung dengan pengurusan sisa kerana kita akan melindungi hidupan liar, perbadanan air, tanah dan alam. Semua berhubung dengan matlamat pembangunan lestari seperti ekosistem air, ekosistem daratan, tindakan iklim dan lain-lain. Pada lapisan yang tinggi, kita terdapat matlamat pembangunan lestari yang lebih mengaitkan dengan masyarakat. Kita mendapat seperti bandar lestari, kesihatan yang baik untuk semua orang dan menentang kemiskinan, mengurangkan kemiskinan. Sedangkan di lapisan atas kita terdapat matlamat pembangunan lestari yang lebih berkait pada ekonomi seperti pekerjaan yang baik, mata pencarian, penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Jadi, seperti yang anda boleh lihat, semua hal ini berhubungan sesama, tapi asasnya akan sentiasa ada hubungan yang kukuh dan seimbang dengan alam dan persekitaran. Tapi dengan berbuat demikian, kita juga memperbaiki kehidupan masyarakat, sumber pendapatan, ekonomi tempatan dan global. Mungkin anda sudah dengar tentang hierarki sampah. Ini telah dikodkan dalam pelbagai jenis citra. Kebiasaan ramai menggunakan piramid ini sebagai pilihan yang lebih baik. Pengurangan dan pencegahan sisa di puncak piramid. Kami lebih suka gunakan corong kerana corong membuat anda berfikir bahawa kami ingin berpertimbangkan dulu yang paling prioritas seperti pencegahan timbulnya sampah dan persiapan penggunaan semula dan kitar semula dan mengkompos. Apa yang kita buat, peringkat paling atas pengurangan secara berperingkat jumlah sumber bahan yang turun pada bawah sekali di mana hendak kita kurangkan. Seperti pembuangan, tapak pelupusan sampah, pembakaran atau penyebaran persekitaran. Anda mungkin tertanya-tanya di mana letaknya clean up dalam hierarki. Sebenarnya, ia adalah alat sampingan dan pentingnya kerana utamanya, sudah tentu ia menyimpan lanskap kita indah, yang mana kemungkinan inilah alasan utama mengapa ramai daripada kita telah tertarik untuk melakukan clean up. Kerana kita hendak memiliki pantai yang bersih, perhutanan yang bersih dan juga ingin terhindar dari racun. Setelah kita memahami lebih dalam tentang masalah pembuangan sampah yang menyebarkan ke persekitaran, kita telah menyedari betapa besarnya hubungan masalah antara sampah dengan racun. Misalnya, mikroplastik dalam air minuman atau plastik yang tertelan oleh ikan sehingga memasuki web makanan. Selain itu, dengan memerangi pembuangan sisa, kita hendak memastikan bahan sentiasa berada di landasan yang betul. Setelah clean up, kita cuba buat sedikit nilai pada bahan sampah yang kita kutip. Kita juga memberi isyarat kepada para pengambil keputusan bahawa anda tidak kena pada sistem pengurusan sampah buangan, dan oleh itu kita perlu merombahkan keseluruhan sistem dalam usaha meningkatkan pengurusan
pengurusan sampah dan bahan sumber. Dan di akhir cerita ini, seperti yang telah disebut, kita memerangi kebutaan sampah. Kita melibatkan lebih ramai orang dalam kegiatan pengurusan sumber pembuangan dan sampah. Dan ini adalah sangat penting kerana ini akan meyakinkan para pengambil keputusan. Ia wajar melibatkan mengenai dasar untuk pengurusan sampah. Jaringan Zero Waste juga telah merumuskan hierarki Zero Waste. Inilah contoh untuk kesatuan. Ia dikodkan oleh The Zero Waste International Alliance. Hierarki ini lebih jelas diartikulasikan dari yang baru kita tengok, merombahnya agar melekat dengan prinsip mempertahankan bahan dalam gelong. Seperti yang telah anda lihat di sebelah kanan, ada prinsip yang menyeluruh. Dalam strategi Zero Waste, kita ingin menyimpan sumber dalam gelung pada status tinggi selama mungkin. Dan ini menyiratkan apa yang disebut prinsip latar. Kita selalu berusaha untuk terbaik dan pilihan paling atas, dan sekiranya tidak mungkin kita dapat turun di tahap yang lebih rendah. Jadi, kita hendaklah fikirkan balik dan reka bentuk semula sumber agar lebih tahan lama untuk mengurangkan sampah. Kita juga mengurangi jumlah sampah, oleh itu, kita mungkin mempertimbangkan penggunaan semula bahan yang dibuang. Sesuatu yang tidak lagi berguna bagi kita mungkin akan berguna bagi orang lain. Kemudian, kita mungkin mempertimbangkan kikar semula dan mengkompos. Sudah tentu berhubungan dengan pengasingan bahan dari sisa yang kami hasilkan. Kita perlu mempertimbangkan beberapa pemulihan bahan, misalnya cara kikar bawah. Oleh itu, jika anda mendapat plastik berbagai jenis selepas clean up, anda mungkin pertimbangkan untuk kikar bawah bahan tersebut supaya ia menjadi bahan gabungan tahan lasak dengan cara penyemperitan. Sedemikian, anda boleh menggunakan polimer kita semula, bukannya polimer darah, di mana ia mengurangkan pengekstrakan bahan mentah utama baru. Lagi kita dapat pengurusan saki-baki, kita mahu memiliki tapak pelupasan yang terkawal, bukannya pembuangan terbuka, dan ia lebih baik mempertimbangkan beberapa penstabilan biologi. Ini tidak dalam latihan semasa, tetapi secara ringkas kita mahukan bahan untuk dicerna secara semula jadi oleh mikrob, supaya ia menghasilkan karbon dioksida biogenik, iaitu karbon neutral. Kerana ia datang dari bahan biogenik, dan sesudah menampungnya di tapak pelupasan, ia tidak akan menghasilkan metana. Dan ini adalah yang penting. Ini semua tentulah kesan iklim. Apa yang selalu kita anggap tidak dapat diterima ialah penyahkawal seliaan sisa, tapi juga pembakaran. Dan apa jua jenis waste to energy, kerana ia adalah apa yang kita katakan pengurusan merosakkan bahan dan sumber. Bila-bila masa kamu bakar, kamu dapat hasilkan jumlah tenaga yang kecil, tetapi ini adalah sedang dilaksanakan pada kerugian yang sangat besar, kerana kamu akan kehilangan semua bahan yang termasuk dalam bahan buang atau sisa. Oleh itu, mari pertimbangkan cara prinsip latar sebagai contoh untuk beberapa jenis bahan utama. Misalnya, bila kita memiliki plastik lasak seperti botol, kita perlu mempertimbangkan untuk isi semula dan menggunakannya sebanyak boleh. Jika tidak mungkin, kita perlu kikar semula, artinya kita perlu melakukan pemisahan sampah dan hantar ke tempat kikar semula. Jika kita tidak ada tempat kikar semula tempatan, atau ini tidak dapat dilaksanakan secara operasi atau ekonomi, kita mungkin mempertimbangkan kikar bawah menjadi bahan barang tahan lasak seperti turap.
harapan, bangku, lantai dan lain-lainnya. Tentu sekali beberapa aktiviti kita mesti dipertimbangkan dengan cara yang masuk akal. Misalnya, kita tidak boleh mengitar bawah plastik yang pelbagai jenis menjadi alat permainan untuk kanak-kanak. Kalau ia sebaliknya akan membocorkan toksikosis, mungkin bocor polimer tertentu. Jadi, untuk aplikasi tertentu, kitar bawah sesuai tetapi tidak untuk semua aplikasi. Apabila berkaitan dengan organik, kita mempertimbangkan ia boleh dimakan oleh manusia terlebih dahulu. Kalau ia tidak sesuai untuk manusia, kita menggunakannya untuk haiwan. Kalau ia tidak sesuai dijadikan makanan haiwan, mungkin kerana ia sudah tamat hari dan busuk. Oleh itu, kita gunakannya sebagai bahan kesuburan tanah, iaitu mengkomposnya. Jadi, anda sudah faham bahawa kita perlu cuba untuk menjaga nilai sumber setinggi mungkin dengan prinsip ini. Prinsip ini digambarkan dengan sangat baik melalui gambar yang dibuat oleh GAIA, Asia Pasifik. Kita boleh lihat di sebelah kiri, terdapat pengurusan linear bahan buangan yang berpusatkan, berintensifkan kerana ia perlukan modal perbelanjaan besar untuk membangunkan tapak pelupasan atau incinerator. Tapi, sistem ini juga mewujudkan kunci masuk kerana setelah kita membelanjakan banyak wang untuk pilihan tersebut, kamu perlukan SAM untuk memastikan pembayaran balik wang yang dilaburkan. Sistem Zero Waste. Kita menggunakan pendekatan sentralisasi. Kita berpeluang buat kerja, juga melakukan identifikasi dan pengurangan sampah. Sistem ini juga membolehkan polisi pengurangan sampah sukar untuk bahan kitar semula pertama dan terpenting. Tapi di umumnya, kesemua sampah yang dihasilkan di mana dengan cara yang tidak begitu masuk akal. Mengapa kita perlu akhirnya mentargetkan pengurusan sampah sirkular? Pertama sekali, kerana kita ingin menangani krisis kekurangan sumber seperti yang kita sebut sebelumnya. Planet ini tidak mencukupi membekalkan bahan mentah yang perlukan untuk pembangunan ekonomi. Kedua, kita telah mengetahui hubungan antara manfaat lingkungan. Kita inginkan berkurangnya halaman, pelumbungan, tapak pelupasan dan pembakaran. Kita akan melindungi alam sekitar. Kerana kita perlukan kurang pengekstrakan minyak mentah yang digunakan sebagai bahan api dan gas sebagainya. Kita akan mendapat faedah ekonomi tempatan seperti lebih banyak mata pencarian, lebih banyak aktiviti kita semula dari segi pemisahan kutipan sampah dan sebagainya. Hal ini juga akan memberi manfaat bagi ekonomi global kerana akan merangsang ekonomi baru di seluruh dunia. Hal ini juga akan menciptakan lapangan kerja hijau dan lokal yang berhubungan dengan kegiatan pengumpulan. Bagi keperluan kita semula, penggunaan semula TPST dan sebagainya, sistem ini didasarkan pada prinsip 4R. Kita sudah tahu tentang 3R, iaitu reduce, reuse, recycle. Tapi setelah melakukan ketiga hal ini, kita masih harus memikirkan sampah saki-baki yang saat ini sulit untuk digunakan semula dan dikitar semula. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak mahu sumber D ini berakhir di TPA dan incinerator. Kita ingin sumber daya ini didesain ulang di masa hadapan dapat digunakan semula dan kitar semula dengan lebih baik. Ini adalah diagram kupu-kupu yang dibuat di Eropah oleh Elaine MacArthur Foundation. Ini adalah yang sudah diubah sedikit, tapi menunjukkan secara singkat tentang semua hal yang kita lakukan dengan sumber biologis di sebelah kiri dan sumber teknologi di sebelah kanan.
Terdapat banyak hal yang kita lakukan untuk mengurangi kebocoran bahan. Kita ingin mengurangi sumber yang hanya melalui pemanfaatan tenaga, insinerasi, gasifikasi dan semacamnya, dan yang ingin dibuang ke TPA. Kita memiliki banyak pilihan untuk melakukan hal ini melalui pemeliharaan, penggunaan semula, refurbish, kitar semula, penguraian anaerob, pengomposan, penggunaan biomasa dan sebagainya. Tapi mungkin ini terlalu rumit. Kita cenderung ingin sesuatu yang sederhana. Jadi, saya ingin menunjukkan diagram buatan GAIA ini kepada anda. Seperti yang anda lihat, ini adalah skema yang disederhanakan dari pelaksanaan program Zero Waste. Terdapat pengangkutan sampah terpisah antara sampah kitar semula dan organik. Akan diubah menjadi sumber yang bermanfaat melalui kitar semula dan pengomposan. Tentu saja kita ingin mengurangi sampah dan menggunakan sebahagian sumber dari sampah. Bahan-bahan yang muncul di sampah saki-baki perlu dipertimbangkan untuk pembentukan semula. Dilarang untuk disertakan dalam program pertanggungjawaban dan perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah dari produk mereka. Misalnya, mereka membangun toko dan menggunakan sistem alternatif agar jumlah sampah yang dihasilkan lebih sedikit, sehingga kita menggunakan semula bekas yang dibawa, dicuci, disterilkan dan digunakan lagi berulang kali. Mari beranjak ke bahagian terakhir. Apa saja prinsip kunci strategi Zero Waste? Yang pertama, software. Yang sama pentingnya dengan hardware, kita perlu fokus dengan pengorganisasian, penglibatan komuniti lokal dan pemikiran berulang. Infrastruktur mungkin sahaja penting, tapi bukanlah yang paling penting dalam skema ini. Dan terutama, kita perlu mengusahakan untuk melakukan semuanya hanya pada tempatan. Infrastruktur kita ada, pusat kita semula tempatan, pusat pengomposan tempatan dan sebagainya. Curbside ditulis dengan ejaan berbeda. Curbside merupakan skema pengumpulan sampah pintu ke pintu dan merupakan titik adaptasi untuk membuat masyarakat bertanggungjawab dan terhubung dengan sistem. Kita juga membutuhkan TPST untuk mendukung skema curbside dan juga untuk menjalankan kegiatan di lapis paling atas secara optimal. Misalnya, membangun pusat pengomposan terdesentralisasi untuk sampah organik dan sebagainya. Sumber organik adalah batu penjuru. Kitar biologinya sangatlah penting untuk diperhatikan untuk jumlah yang banyak mereka. Ia berperanan untuk mencapai tahap pengaliran tertinggi. Juga berguna untuk menghemat pengeluaran. Ketika kita sudah memisahkan sampah organik dengan non-organik, kita akan minimalisasikan tingkat kebusukan dari sampah saki-baki sehingga kita melakukan pengumpulan bahan sampah dengan lebih jarang. Yang mana hal ini akan memberikan kesan pemanduan baik di bahagian lain, misalnya pemisahan bahan non-organik yang lebih baik seperti kemasan dan sebagainya. Ini adalah profil sampah secara umum di negara-negara Asia. Anda melihat bahawa pengurusan sampah organik akan menyelesaikan 2-3 masalah dan jauh lebih mudah dilakukan dibanding mengurusan sampah kitar semula. Plastik adalah masalah yang sangat besar. Ini adalah gambar yang memiliki pesan yang kuat yang diambil di Jawa Timur. Tetapi ini sebenarnya merupakan pemandangan biasa di pantai-pantai lain di seluruh Asia dan belahan bumi selatan. Tidak hanya kita kehilangan keindahan alam, ini juga berkesan bagi kehidupan liar, seperti burung albatros. Ini adalah beberapa gambar yang diambil oleh Chris Jordan di Kepulauan Midway Island atau juga penyu.
or turtles. And also, Dan juga if you plastik enter in telah the food memasuki web, rantai the water makanan, we air drink, minum, the udara air yang we kita breathe, bernafas because kerana it's alam by telah now tercemar full with oleh microplastics. mikroplastik. So Jadi kita we perlu need siap to menghadapi dan take it on menyelesaikan and to sort it out. masalah-masalah ini. This is Ini adalah advice and rencana motivating kerja yang work bijak plan dan because it keeps us memotivasi ambitious. kerana membuat kita We say senantiasa zero waste is more of a bercita-cita. journey Boleh than a dikatakan destination. bahawa zero waste lebih It merupakan means, sebuah perjalanan of course, we ketimbang target bertujuan. 100% Artinya, perfection in the tentu system, saja but kita we may mentargetkan need to be 100% perfection. kesempurnaan The pada most sistem important kita, is to tetapi keep kita work perlu and juga to consider menerima the ketidaksempurnaan. Yang direction paling penting towards adalah zero tetap waste. berjuang dan bertuju pada zero waste. A key Aspek kunci aspect lain adalah is that it memadukan blends pengetahuan formal informal dan and lokal. local knowledge. Misalnya, For kolaborasi instance, antara informal pengitar semula researchers tempatan, with formal ahli di bidang expertise by akademik academics dan and sebagainya. researchers, and so on and so forth. And it Juga blends memadukan top-down antara initiatives, inisiatif for instance, top-down, renewing misalnya waste memperbaharui policy, with bottom-up kebijakan initiatives, terkait with sampah pilot schemes, menggunakan which will in inisiatif turn bottom-up inspire yang pada akhirnya new melahirkan waste policy, kebijakan new baru regulatory tentang approaches sampah, in order to pendekatan make it baru possible tentang more and kebijakan more. dan sebagainya. But above all, what we Tapi say, di atas it itu keeps us semua, happy, kita albeit perlu never tetap bahagia satisfied. dan tidak We cepat want to puas. rejoice Kita for perlu merayakan the pencapaian achievements kita we dalam already menjalankan program had in Zero our Waste. local zero waste programs. But we also Tapi, say kita we are juga never perlu satisfied untuk tidak because cepat at puas whatever kerana level we pada already tingkat achieved, manapun, even 90%, bahkan ketika kita there are sudah already mencapai communities which 90%, have achieved sudah tentu ada 90% komuniti yang mencapai separate collection and 90% dalam And that's pengumpulan great, terpisah that's dan great. kitar semula. But of course, Itu there are bagus, still tapi tetap saja itu belum 90%, sempurna. there are Masih still ada 10 10% lagi last menuju steps kesempurnaan. towards perfection. Setelah mencapai And the following day, 90%, after kita achieving perlu siap 90%, untuk menyusun we langkah already selanjutnya will be untuk there mencapai at planning 95, lalu next steps to 98, get lalu to 95 and then 99%. 98 and then 99%. Hal ini bagus sekali And that's kerana great because it senantiasa keeps us membuat kita walking, berjuang which dan is setiap great in perjuangan itself. adalah sesuatu yang baik.